Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Syekh Abu Abdullah Husain bin Muhammad Nasir bin Muhammad Taib Al-Mas'udi Al-Banjari bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadiratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada kita pada malam ini untuk sama-sama kita menyambung lagi pengajian kitab kita, iaitulah kitab Hidayatus Sibyan. Moga-moga dengan pengajian ini bertambahlah akan iman kita. Bertambah iman maka bertambahlah amal kita. Bertambah amal maka bertambahlah pahala kita. Bertambah pahala maka bertambahlah mahabbah, kasih sayang Allah kepada kita. Atas jalan kasih itulah Allah masukkan kita semua ke dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustazah tak ada, ustaz dia, ustaz dan ayah-ayah pemuda yang dirahmati Allah sekalian. Baik, jadi kita sambung kitab kita Hidayatus Sibyan. Kalau tak silap berhenti di dan bahawasanya rukun Islam itu 5 perkara. Betul situ? Ya. Yeah. Betul situ? Betul? Betul aja. Cakap muka surat belakang sekali pun betul tak? Betul ni, betul, insya-Allah ni betul. Baik, kita sambung situlah. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, dan bahawasanya kitab Jawi muka surat 3, dan bahawasanya atas sekali, dan bahawasanya rukun Islam itu 5 perkara. Pertamanya mengucap 2 kalimah syahadah. Keduanya mendiri akan sembahyang 5 waktu. Ketiganya memberi zakat. Keempatnya puasa pada bulan Ramadan. Kelimanya mengerja haji kepada Baitullah jika kuasa berjalan kepadanya. Baik. Benda ni semua tak mudah, kan? Cumanya kita nak kupas dia secara detail sedikit. Kita nak tengok apa makna-makna rukun Islam yang satu-satu ni semua ni. Kalau ikut belajar zaman sekolah belajar dah, kan? Baik. Jadi kata Syekh, dan bahawasanya, kalau kita mengaji ilmu alat, orang ngaji pondok, ilmu alat bila sebut bahawasa tu dia tafsir atau terjemah daripada perkataan inna. Inna ni isim taukid. Maksudnya haraf taukid, maksudnya sesungguhnya, bukan main-main, mesti itu. Mesti wajib begitu, macam tu. Maksudnya bila disebut dan bahawasanya rukun Islam itu 5 perkara, mesti 5. 4 tak boleh, 6 tak boleh, kurang tak boleh, lebih tak boleh. Itu maksud dia. Tak payah tanya kenapa, dan Allah tetap gitu. Jadi mesti 5. Lebih pun tak boleh. Kata dia kata
Kita tambah satu lah, 5 tak apa, zaman Nabi dah. Ni zaman kita penuh fitnah kan. Tambah lagi satu, dia buat fitnah. Mana boleh kita tambah satu? Nak Nabi kata 5 sampai bila-bila 5? Tu kena jelas. Islam ni, Quran ni relevan sampai bila-bila. Jangan terikut dakyah orang sesat, orang sekular, liberal dan sebagainya. Dia kata Quran ni ataupun hukum Allah dan sebagainya relevan zaman dulu je, zaman Nabi. Dia kata orang perempuan pakai tudung labuh, pakai nikab ni sebab duduk di tanah Arab, ada padang pasir, jadi pasir masuk ke muka, tu yang tutup habis semua tu. Jadi kita duduk bandar ni mana ada padang pasir, jadi tak payah pakai tudung. Ni kata gila. Lah kali Allah turun Covid, semua habis tutup. Nak padang pasir tak padang pasir. Tu kata. Ni jadi kena faham jelas. Islam sampai bila-bila. Gitu juga rukun Islam sampai bila-bila, tetap 5. 6 tak boleh, kurang lagi tak boleh. Baik itu. Jadi bila tak boleh maksudnya mana? Siapa kata 6 sesat, siapa kata 4 pun sesat. Yang tak sesat kata 5. Itu maksud dia. Baik. Kemudian dia kata rukun Islam itu 5 perkara. Apa makna rukun? Rukun bermakna imat. Rukun maknanya imat. Apa makna imat? Imat tu maknanya tiang. Bunyal Islamu ala khamsin, kata Nabi. Islam itu terbina dengan 5 perkara. Maknanya dengan 5 tiang. Tiang-tiang ni maksudnya kalau kita sebut tiang, fahamnya kita bangunan lah. Jadi Islam tu diibaratkan seperti sebuah bangunan. Maka tiang yang mendirikan bangunan Islam tu 5 tiang dia. Mana 5 tiang ni pula mesti cukup 5. Saya tak tahulah. Tapi dulu saya sempatlah belajar bidang engineering. Jadi bila belajar ni kita belajar bahagian structure, bahagian struktur. Bila nak buat bangunan, engineer dia takkan buat tiang tu saja gi lebih ataupun saja gi buat kurang. Tak ada. Sebab kalau buat lebih, kos membazir. Itu yang pertama. Kalau buat kurang, struktur tak kuat. Jadi bila dia bubuh tiang tu 10, maknanya 10 tu memang kapasiti dia mampu. 10 tiang tu. Jadi kalau lagi pandai-pandai, kita pergi tebang satu tiang. Dalam masjid buat 10 tiang. Lepas tu kata tak ada kitab kita ni, ustaz ngajar. Buang satu tiang, kita jual, pergi beli kitab. Nampak? Lah kali tinggal 9 tiang. Tak lama dah masjid tu. Mungkin lepas-lepas cabut tu boleh lagi. Lagi bila-bila ke apa ke, pum, jatuh, runtuh. Begitu jugalah. Makna rukun Islam bila sebut 5, tiang dia mesti 5. Kurang 1 tak jadi. Dia akan merobohkan Islam pada dirinya sendiri. Tu maksud dia. Baik, jadi itu rukun. Islam apa makna Islam? Islam ambil dari perkataan salama atau salima. Bukan salama. Salama maknanya selamat. Jadi Islam tu artinya selamat. Siapa yang mengaku dirinya Islam, maka orang itu adalah orang yang selamat. Selamat mana? Selamat dunia dan selamat akhirat. Selamat dunia. Ke mana pula selamat dunia? Tengok orang Islam ramai juga kena Covid. Kata selamat. Bukan masalah Covid. Kita salah faham dengan makna selamat. Kita faham makna selamat ni tak kena penyakit, makna selamat tak miskin, makna selamat rumah tak terbakar. Tu bukan selamat. Itu cuma orang cakap apa, hitam putih kehidupan, pahit manis kehidupan. Memang gitulah. Tak sakit ni, sakit tu. Tak kena Covid, sakit jantung. Tak sakit jantung, kencing manis. Tak kencing manis, go out. Tahu go out? Gaut. Nampak? Ada je penyakit ni. Kalau tak kena gak, mungkin sesama. Ada gak penyakit? Ada je. Jadi itu normal. Itu kebiasaan. Itu biasalah tu. Tapi yang dimaknakan makna selamat ni, ya artinya akidah dia selamat. Makna selamat, dia terselamat daripada jadi sesat masa di dunia. Tu makna selamat. Apa makna sesat? Makna sesat tidak bertuhankan Allah, tidak berasulkan Muhammad. Tu sesat. Jadi selamat akidah dia, tak terikutlah agama yang songsang,
Ayah pin ke apa ke, Syiah ke, ataupun jadi Hindu, Buddha ke, Yahudi, Kristian ke, tak kira lah apa pun. Itu makna selamat dunia. Bila dunia dia selamat, maka selamatlah akhiratnya. Apa makna selamat akhirat? Tidak dibakar dalam api neraka, dimasukkan dalam syurga. Kan? Faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannata faqad faz, kata Allah. Orang yang selamat tu, orang yang dijauhkan daripada api neraka, kemudian dimasukkan ke dalam syurga. Allah kata faqad faza. Ngaji ilmu nahwu. Ilmu bahasa Arab. Faqad tu maksudnya sungguh. Sungguh. Faza, berjaya. Inilah makna berjaya yang sebenar. Kita duk faham selama ni, masuk dalam mentaliti kita, berjaya ni orang kaya. Berjaya ni kereta banyak. Berjaya ni rumah besar. Berjaya ni pangkat besar. Tu bukan berjaya. Itu dipanggil orang pangkat besar. Tu dipanggil orang banyak kereta. Tu dipanggil orang banyak harta. Banyak harta belum tentu berjaya. Apa guna harta banyak, akhirnya dibakar dalam api neraka. Macam ada satu kisah. Tak ingat masjid ni bawa gedak kisah tu. Kan, kalau berulang nak tak lah kan. Kisah dia ada dua orang nelayan. Nelayan ni tangkap ikan lah. Jadi satu nelayan ni orang Islam, satu nelayan lagi orang kafir. Jadi dua-dua pergi ke laut. Tak jauh pula tu jarak antara mereka ni kan. Jadi orang Islam ni, masa dia baling jala dia nak tangkap ikan tu, dia sebut nama Tuhan. Dia baling jala tu, Allahu Akbar, dia baling. Dengan harapan insya-Allah Allah bagi dia rezeki hari ni. Kan? Bila kafir tengok, dia main sebut nama Tuhan. Kafir ni pun nak sebut nama Tuhan juga, dewa dia. Jadi kafir ni baling jala tu, topekong dia kata. Dia topekong. Nampak? Baling tu sebut topekong. Jadi bila dah tu lama kat berapa dah nak angkatlah jala. Kan? Yang mula-mula yang angkat kafir ni angkat dulu. Kafir ni angkat sengit sampan. Makna kata berat sungguh lah. Dia tarik tu sampai sengit bot. Tarik menimbun ikan dalam jala dia. Bersepah-sepah, banyak melimpah-limpah, bawa naik atas. Dia kata, toce dia kata. Thank you terima kasih dia kata, ini Tuhan banyak-banyak dia kata. Sonoklah dia sebab dia dapat ikan banyak. Yang orang Islam ni tarik gaklah. Tarik awak ringan. Tarik tak ada. Kalau ada yang sangkut pun slipper. Itu pun sebelah. Kalau sepasang dia tahan kira, boleh gak awak pakai. Tak sebelah slipper sangkut. Kan? Tak ada seekor ikan tak dekat. Naik atas. Dia terduduk orang Islam ni. Dia kata, Allah, tak ada rezeki kot anak hari ni. Malaikat yang menyaksikan perkara ni bertemu dengan Tuhan. Kata, ya Allah, hamba-Mu ni orang Islam, orang beriman, baling jala pun sebut namamu ya Allah. Kenapa tak dapat satu pun ikan kat dia rezeki? Yang ni kafir, dalam baling jala tak sebut namamu, sebut topekong pula tu. Kau bagi ikan banyak sangat kat dia. Kami tak baru faham lah, kata. Malaikat pun tak faham. Dan kali Allah kata apa? Allah kata, apa guna si kafir dapat ikan yang banyak kalau saat last kali akhirnya dia dibakar dalam api neraka. Walaupun yang Islam tadi tak dapat seekor ikan pun, tapi akhirnya dia dimasukkan ke dalam syurga. Itu makna faqad faza. Itu maknanya orang berjaya. Orang berjaya bukan sebab tak dapat rezeki, bukan sebab tak dapat ikan, bukan sebab tak dapat duit. Orang berjaya, orang yang berjaya masuk ke dalam syurga Allah. Itu berjaya sebenar. Kan? Jadi kita ubah mentaliti masyarakat kita. Jangan lagi nampak kehidupan yang bermewah-mewah itu sebagai satu bentuk kejayaan. Ni berlumba-lumba. Buat video pula tunjuk rumah dia, ruang tamu besar mana. Bahagian bilik air jamban saja, mangkuk jamban besar mana. Padahal bentuk besar tu juga nak berak pun. Tapi nak tunjuk kekayaan, kemewahan. Akhirnya orang-orang yang dalam hati dia ada dunia ni terliur juga. Saya kata orang awam,
Asatizah, ustaz-ustaz pun ada yang jenih terliur dengan keduniaan. Akhirnya melekat dalam hatinya hubbud dunia. Maka sabda Nabi, hubbud dunia ra'sun kulli khati'ah. Cinta dunia kepala segala kejahatan. Tu habis jadi rosak. Yang jadi manusia rosak atas muka bumi ni puncanya sebab cinta dunia. Sebab apa dia cinta dunia? Sebab dia tak kenal akhirat. Dia tertipu dengan dunia. Dia ingat dunia ni milik dia. Memang kaya raya, baling-baling duit. Tengah-tengah baling awas bagi sakit jantung khak gitu. Nak buat benda? Boleh buat masuk sekali duit dalam kubur. Kalau tak boleh bawa masuk kereta pun kau kurang bawa masuklah kunci kereta. Tak boleh juga. Nampak? Betul tak? Tak boleh. Kan? Nak ajar pada kita suatu ambil iktibar bila ada kematian hadir. Pengkebumian tu kita hadir tengok ni lah tempat akhir. Hari ni hari dia, esok hari kita pula. Kita juga akan masuk dalam tu. Baitul Turab nama dia, iaitu rumah tanah, yakni kubur. Aduh. Jadi Islam yang dikatakan selamat, dunianya selamat daripada kekafiran atau kesesatan, dan akhirat selamat daripada dibakar oleh Allah di dalam api neraka. Kalau terkena juga pun akhir sekali akan dikeluarkan oleh Allah dan dimasukkan ke dalam syurga. Itulah makna selamat, itulah Islam. Jadi jangan lagi kita pegang Islam sekadar ibadat saja. Agama apa? Islam. Biar kita faham Islam ni istimewa, supaya kita timbul rasa syukurnya aku dapat jadi Islam. Ni buat lebih kurang aja. Kalau tanda kita sayang Islam, tanda kita syukur Islam, kita pantang orang hina Islam. Orang hina kita tak apa lagi. Nak maki-maki je. Tapi hang maki Islam siap. Sama ada aku mati atau hang mati. Itu. Baru nama betul-betul cinta tu, baru makna sayang. Orang hina bapak kita pun naik angin dah. Kalau orang hina Nabi kita, awak tak marah dia kata tak baik marah ustaz. Marah ada tempat. Habis kalau tak ada marah dalam perjuangan Islam, macam mana sahabat berhadapan dalam peperangan? Takkan sangka baik. Depa tak bunuh kita ni. Bodoh gitu. Kena dia waktu tu kena marah. Marah melawan musuh. Pada tempatnya tak apalah. Jangan tidak pada tempatnya. Kawan pinjam pakai slipper pergi tandas sebab tak tahan nak terkencing, marah. Tak kena. Pinjam slipper pun nak marah sangat. Dia terajang pintu tandas. Kawan tu tengah duduk cangkung. Nampak? Tak naya kawan. Jangan kalau bab situ tak payah marah lah. Benda sikit-sikit je, slipper hilang. Nak pergi masjid balik-balik slipper hilang, tak payah mengamuk lah. Benda-benda sikit. Slipper hilang di masjid tak apa, jangan slipper tak pernah sampai di masjid. Tu lebih bahaya. Kira hilang kira okey enggak? Tu. Rukun Islam itu 5 perkara. Baik. Apa perkaranya? Pertamanya rukun Islam itu mengucap 2 kalimah syahadah. Baik, kita kupas satu-satu. Pertama, Syekh kata mengucap. Apa makna mengucap? Mengucap itu dengan lafaz. Al-lafzu bisautin. Lafaz dengan bersuara. Maknanya boleh dengar. Main dalam hati saja, kata ulama dikhawatiri tidak sah. Walaupun mungkin di sisi Allah boleh terima keimanan dia, tapi tak ada siapa menjadi saksi pada dia. Tak dengar. Betul ke dia masuk Islam? Jadi kena mengucap dengan lafaz asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan wajib dengan lafaz Arab apa bangsa sekalipun. Kemudian baru terjemah kepada bahasa bangsa masing-masing lah. Melayu lah kan. Kalau India lah, India bukan agama, India bangsa kan. Mula lafaz Arab dulu, walau pelak-pelak pun asyhadu alla ilaha illallah, tak apalah ikut. Lepas tu ikut asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia kata. Lepas tu terjemah bahasa dia. Adalah Allah. Ada ni Muhammad Rasulullah. Ada apa? Dia faham, kita tak faham. Nampak? Dia gitu. Sama kat kita. Kita Melayu mula sebut Arab. Lepas tu kita terjemah, aku naik saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku naik saksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Tu mengucap. Nak mengucap tu pula mengucap benda 2 kalimah. Tak boleh 1.
Ni tengok, ini syoknya mengaji kitab pondok, kerana ulama kitab turas ni dia tulis tu satu-satu dan dihurai pun satu-satu. Sebab tu kita tengok kitab ni nipis tapi makan tahun nak khatamnya. Sebab apa? Sebab dikupahnya satu-satu. Mengucap dua, satu tak boleh, mesti dua. Dia mengucap syahadah satu ya, asyhadu alla ilaha illallah, lepas tu balik tak boleh, tak sah, tak jadi Islam. Atau dia mengucap yang dua je, asyhadu anna muhammadar rasulullah, tak boleh, dia mesti ucap dua-dua, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia kena begitu. Satu tak boleh. Jadi dari sini ulama kias, bila sebut aku nak saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, itu kiasnya pada sudut Al-Quran. Bila sebut syahadah yang kedua, asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu makna kiasnya pada sudut hadis Nabi. Maka ulama sepakat kata wajib kena terima Quran dan hadis. Siapa terima Quran saja tolak hadis, kafir. Siapa terima hadis saja tolak Quran, lagi kafir. Nabi kata dalam kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman, ulama karang daripada hadis Nabi kata akhir zaman akan muncul golongan anti hadis. Quran dia pegang, tapi hadis dia tak percaya. Kita kata ada ke ustaz? Ada, tapi dia tak nampak sangat. Orang yang berilmu dia nampak. Dia tak akan kata saya anti hadis, dia tak cakap gitu. Cuma dia akan tolak perkara-perkara yang disebut dalam hadis Nabi. Contoh, ada orang kata mana ada soalan kubur. Dia kata tak ada soalan kubur. Kita tanya awak, hang kata tak ada. Sebab aku tengok dalam Quran tak ada tulis pun soalan kubur. Taraktu fikum amraini, kata Allah. Kata Nabi, aku tinggalkan pada kamu dua perkara, yakni Quran dan hadis. Kena pegang dua-dua. Lan tadillu, baru kamu tidak akan sesat. Kan? Sebab cerita tentang dalam kubur, soalan kubur, Quran tak cerita. Yang cerita Nabi dalam hadis. Jadi kalau baca Quran saja memang mu tak jumpa, kena tengok hadis pula. Inilah yang disebut sebagai golongan anti hadis. Jaga-jaga. Tapi yang cakap tu mati dah. Rasa-rasa dia percaya dah lah kan. Dah kena soal. Nampak, ya ada sungguh lah. Baru nak menyesal. Jangan kan. Tu. Betul disebut orang yang beriman itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Dia percaya kepada perkara-perkara ghaib. Perkara ghaib macam mana? Bukan Tok Bomoh cakap, yang Nabi cakap. Perkara-perkara yang tak nampak, tak hadir dalam mata kita, atau tak boleh nak fikir dengan akal kita. Tapi bila Nabi kata, tetap kita kena yakin dan percaya. Hari ni orang dia belagak lebih halim daripada ulama' ni. Bila ulama' cerita-cerita benda yang jarang-jarang dia dengar dalam majlis ilmu dan sebagainya. Sekarang kan kuliah kan orang buat live bagai. Jadi share lah. Jadi geng-geng jahil Facebook ni ada juga ni. Kan? Dia dengar ustaz tu cakap dia tak pernah dengar. Dia kata, ya ke? Mana? Ada. Ya ke tak ustaz ni? Dia ingat ustaz tu benda. Mengaji kuliah bulanan gini. Duduk sebulan sekali sandar kot tiang. Nampak? Bukan gitu. Ulama dia mengaji, pondok mengaji, universiti bertahun-tahun, berjilid-jilid kitab khatam. Nampak? Takkan dia bodoh bila dia keluar kenyataan dalam hadis dan sebagainya. Tiba-tiba ada orang kata ya ke tak, ya ke tak. Ingat, afillah hisyakun, kata Allah. Adakah kamu ragu-ragu dengan aku? Siapa ragu-ragu, ittifaq ulama dibakar dalam api neraka, jadi kafir. Kita dalam bab agama ni tak boleh kurang sikit pun daripada 100. Mesti ngam-ngam 100% yakin. Kurang sikit je kafir. Tak kira lah. Sikit macam mana kurang pun tak boleh. Dia lain semua dia terima. Satu, dia kata takkan kok pencuri kena potong tangan. Cakap gitu kafir dah. Kafir dah. Kalau mati jangan tanam kubur orang Islam, tanam jerat Cina. Sebab apa? Mati kafir. Mana boleh tak yakin? Ni soal agama. Ini soal Allah dan Rasul. Bila ada hadisnya, tak boleh kita duk nyangka-nyangka, ragu-ragu dan sebagainya. Tu boleh tahan kira ragu. Ni lawan pun ada. La ilaha illallah. Ada kata. Baik.
Bila kita kata kafir, dia kata sedap sangat ustaz sekarang mengkafir-kafirkan orang. Nah, kita bukan mengkafirkan orang. Kita kata siapa yang tak buat macam ni, siapa yang tolak macam ni, jadi kafir. Kita tak tuduh dia kafir. Kita bagi simptom-simptom. Macam tulis kat luar tu. Nah, simptom-simptom COVID. Nah, dia kata sini suhu tinggi gini. Nah, badan apa nama jadi penat lah apa semua dia tulis itu. Kebetulan kawan tu tengok-tengok macam ada satu dua dia. Depa tuduh aku COVID. Siapa tuduh? Dia kata bengong. Kenapa? Orang tulis simptom. Simptom je boleh jadi ya, boleh jadi tidak. Bawa pergi klinik lah, doktor cek tengok. Kan? Sama juga ni. Kita cerita buat gini-gini jadi kafir. Kita tak kata dia kafir. Tapi ada tanda-tanda boleh jadi kafir. Sama juga. Ada tanda-tanda boleh jadi COVID. Mungkin tidak COVID. Nampak? Lain lah kalau kita scan tu bukan tulis suhu, dia tulis COVID. Ni COVID. Tak ada COVID. Bau juga alat tu. Kan? Senang. Tu. Mengucap dua kalimah syahadah. Apa yang kalimahnya tu? Kalimah syahadah. Okey, banyak lama dah kita mengaji, kita dengar mengucap kalimah syahadah, Nak tanya, kalimah syahadah tu kalimah mana? Apa makna syahadah tu? Malam ni biar kita ngaji. Syahadah asal perkataan syuhud. Shimhadal syahadah. Ataupun syuhud shinha waudal syuhud. Apa makna syuhud? Syuhud tu maknanya menyaksikan, melihat, nampak, tengok, saksi. Lepas tu ada perkataan aku naik saksi. Ashhadu. Jaga-jaga Tok Bilal. Tapi bukan sini lah, tempat lain. Sini terbaik. Kadang-kadang kita dengar dia silap. Sekali dengar macam sedap. Asyhadu Allah. Ashhadu. Kena betul-betul sebut. Biar sebut tu betul. Ashhadu. Atau asyhadu ada tak? Asyhadu an la ilaha illallah. Orang kata sedap dia azan. Sedap memang sedap tapi salah. Asyhadu ni tu syahdu. Nampak? Kita kan nak syahdu, kita nak ashhadu. Sebab lari makna. Jaga. Sama gak ni ashhadu. Kalau bukan Tok Bilal pun kita baca tahiyat tu kena betul. Itu rukun qauli tu. Kan? Ashhadu. Jadi ashhadu maknanya aku naik saksi. Itu makna perkataan syahadah. Sebab tu dipanggil dua kalimah syahadah. Saksi. Apa makna saksi pula? Saksi ni makna dia nampak, dia tengok. Contoh ada kes rompakan. Kan? Jadi polis pun pergi sasat-sasat, dapatlah tangkap. Kemudian orang yang kena tangkap ni, suspek ni, dia kata asal tuduh saya, ada saksi. Kita pun panggil satu orang, dia kata dia saksi. Panggil dia. Kita pun tanya, kamu mengaku kamu saksi? Ya, saya saksi. Kamu nampak dia rompak? Tak nampak. Betul macam mana kamu tahu dia yang rompak? Tak, muka dia macam rompak. Tak boleh. Tak sah. Tak boleh jatuh hukum. Kalau sungguh pun memang dia yang rompak. Tak boleh sebab saksi tak valid. Nampak? Jadi bila sebut saksi mesti dia nampak. Kamu saksi? Ya, saya nampak sungguh dengan mata kepala saya sendiri. Mesti nampak. Maknanya bila sebut aku naik saksi, tak ada Tuhan melainkan Allah. Maknanya aku nampak, aku lihat, tak ada Tuhan melainkan Allah. Persoalannya macam mana nak nampak? Macam mana nak nampak tak ada Tuhan melainkan Allah? Nampak di sini, saksi-saksi di sini kata ulama bukan nampak dengan mata kepala, tapi nampak dengan mata hati. Untuk makluman kita semua, kita ni hidup dua alam. Bukan dua jantina. Tu jat tu. Nampak? Ni dua alam. Maksud dua alam, alam jasadi, alam rohani. Alam jasadi ni alam zahir. Alam rohani, alam batin. Sebab itulah bila raya kita sebut maaf zahir dan batin. Maknanya maaflah silap yang luar dan silap yang dalam. Sampai zaman moden kosong-kosong
Kosong-kosong tu bola. Nampak? Orang maaf zahir batin kosong-kosong. Benda kosong-kosong. Kan? Jadi biar faham. Maknanya jasadi dengan rohani. Jadi jasad kita ada mata, ada telinga, ada mulut. Sebenarnya roh kita pun gitu juga. Roh kita ada mata, roh kita ada telinga, roh kita ada mulut. Kalau mata kita yang kat luar ni dipanggil mata kepala, telinga kepala, mulut kepala. Tapi yang kat roh ni dipanggil mata hati, telinga hati, mulut hati. Ya ke Ustaz? Dia buat tak percaya. Mata hati, mata kepala kita nampak ni. Nampak orang depan mata kita ni. Kalau rabun tak berapa nampak lah. Kan? Tapi kalau mata hati, kita boleh nampak apa orang cakap, contohlah. Macam contoh saya. Mak saya tu di Putrajaya. Mak saya ada di sana. Ayah saya meninggal dah dalam kubur. Tapi boleh tak saya melihat mak saya? Contoh kita pejam mata bayang muka mak kita. Pejam mata bayang muka ayah kita. Ayah kita tak ada dah. Nak hadir di depan mata kita. Tu panggil mata hati. Tu guna dalaman kita. Nampak? Telinga hati. Telinga luar ni kita dengar orang duk cakap ni. Telinga hati bisikan. Bisikan mana? Bisikan syaitan. Bisikan malaikat. Ada tak? Mayang subuh. Kan? Pagi Jumaat. Bunyi dah alam. Teng tong teng tong teng tong teng tong. Nampak? Malaikat pun bisik. Mat, bangun mat. Subuh ni mat. Dia pun baru nak celik mata. Setan pula bisik. Mat, relax mat. Tok Imam, Tok Bilal baru azan. Kamat dak lagi. Hang semalam pun buat kerja benda letih. Kan? Dia pun okey tan. Dia panggil tan ni. Kawan baik. Nak baring balik. Tok Bilal pun kamat. Allahu akbar, Allahu akbar. Malaikat sekali lagi datang. Malaikat bisik di telinga. Malaikat kata bangun amat. Tok Bilal kamat dah tu. Nanti terlepas takbir bersama imam. Fadilat besar takbir bersama imam ni. Malaikat peringat. Setan pula cocok kata, alah relax lah, baru kamat. Nampak? Fatihah tak baca lagi. Dia kata tu enggak, tidur balik. Tidur lagi. Lah kali sampai tu imam baca dah Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Malaikat sekali lagi. Malaikat tak putus asa. Mak bangunlah mak, aku cakap mak. Ni Fatihah tu imam baca Fatihah dah ni. Kan? Abang bila takkan nak masuk tayat akhir masbuk, asyik masbuk je ni. Boleh tubuh dah persatuan masbuk ni. Malaikat tegur. Nak bagi bangun. Setan pula cocok lagi. Setan kata relax lah mak, baru baca Fatihah. Ni kan hari Jumaat. Sujud sajadah tak lagi. Dia pun kata betul juga lah. Kan hari Jumaat baca surah sajadah panjang. Nampak? Tidur dulu tak apa. Dia kata sempat. Nampak? Habislah kali. Malaikat 3 kali dah datang. Malah aku kata malaikat lantak kat lah kali aku apa bangun. Kat 12.30. Bangun ingat mayang subuh. Pergi masjid awak ramai sangat ni. Betul dah 2 rakaat mayang Jumaat punya. Dia ingat subuh. Dia kata kok mana subuh ada khutbah ni. Tu kata habis jadi saat tu dipanggil bisikan. Itulah telinga hati. Betul tak? Kita dengar sungguh ke suara setan tu? Oi gitu. Ada ke dengar suara dia? Mana ada dengar. Tapi kita boleh rasa. Kalau dengar hoi gitu, tu member kita duduk sebelah. Bukan setan. Setan dia bisik. Tu panggil telinga hati. Lepas tu ada satu lagi mulut hati. Mulut zahir ni mulut kepala kita ni. Mulut hati dalam. Kita cakap dalam hati. Dia cakap dalam hati. Semangat merdeka tak habis lagi. Jadi kawan ni pakai kopiah merdeka, baju pun merdeka tak. Berceloreng-celoreng merah putih lah apa semua. Masuk masjid dengan kain pelikat warna-warni, kopiah warna-warni. Kita pun duk tengok terkejut. Kita tak cakap mulut lah, cakap dalam hati je. Bengong. Itu panggil mulut hati.
Nampak? Tak cakap dengan zahir. Dia tak dengar. Dia buat senyum. Oh, lawa dalam hati bodoh. Nampak? Nah, tu. Itu bagi mulati. Sebab tu bila minta maaf hari raya, maaf zahir batin. Sebab mungkin zahir kita berlakon, batin kita Allah tahu. Kan? Dosa juga tu ngutuk orang kat dalam hati. Kan? Dia kata ustaz ni lama ustaz ni dalam hati. Nampak? Kena tak? Baru tu. Jadi itu maknanya zahir dan juga batin. Jadi syahadah ni menyaksikan ni, melihat, tengok, bukan lihat dengan mata kepala, tapi lihat dengan mata hati. Melihat mata hati bahawa tak ada Tuhan melainkan Allah. Macam mana melihat tu ustaz? Tak faham lagi dah. Okey, melihat dengan mata kepala kita perlukan apa? Nak tengok orang kamera. Kita pakai mata kepala ni, kita nak tengok benda-benda ni semua alam ni, kena ada apa? Kena ada apa? Kena ada mata kan? Betul lah ada mata. Okey, mata ada dah. Walaupun ada mata, tapi belum tentu masih lagi boleh melihat. Kalau gelap nak nampak ni. Betul tak? Tutup habis lampu ni semua. Nampak apa? Tak payah kata nak tengok pintu, hidung depan mata nampak dah. Tangan sendiri pun tak nampak dah, gelap kita. Nampak? Jadi maknanya walaupun kita ada kekuatan untuk melihat, tapi masih lagi kita memerlukan cahaya. Ada cahaya baru boleh melihat. Jadi itu mata zahir. Mata hati, maka mata hati juga memerlukan cahaya. Tapi cahaya dia bukan lampu, cahaya dia adalah cahaya ilmu. Tu maksud dia. Orang yang ada cahaya ilmu, maka mata dia akan terang sampai nampak syurga neraka. Sebab tu bila dia beramal, ghairah dalam beramal, sebab dia nampak sungguh syurga yang dijanjikan Allah. Bila dibaca ayat-ayat Quran tentang syurga, tentang bidadari, Allah tersenyum-senyum makan dia. Sebab mata hati dia cerah. Ilmu dia banyak, alim. Lepas tu dengar hadis-hadis Nabi pula tersentuh. Bila dengar tentang azab neraka, bergelinang air mata, nitik-nitik teringat dosa. Sebab apa? Sebab hati dia cerah. Ni kita nak ni hati yang cerah. Lepas tu kata ulama, suburnya tanaman kerana basahnya tanah, suburnya hati kerana basahnya pipi. Maksudnya apa? Orang hati yang hidup mudah menangis bila teringat akan dosanya. Tapi kalau kita payah nak menangis, kita cek tengok dalam setahun berapa kali kita menangis teringatkan dosa, teringatkan salah kita. Kalau tak ada, itu ada tanda-tanda simptom, bukan COVID, tapi simptom hati sudah mati atau hati keras. Bila hati kita mati, hati keras, berat dah kita. Orang nasihat tak makan saman. Orang tegur, pandai cakap dia ni, tak jadi apa dah. Jadi sombong, bongkak, takabur, habis bersarang penyakit-penyakit mazmumah di dalam hati. Jaga, jangan sampai macam tu. Tu. Salam cium pula. Salam senyumlah sikit kan. Kalau tak salam buat tangan gini, buat senyumlah. Ini kerah muka, tahulah pencen askar. Nampak? Tapi janganlah kerah sangat, senyum. Tanda hati kita tenang. Orang tengok pun sonok. Ni orang kata benda dia ni period agaknya. Itu maknanya syahadah. Jadi bila sebut aku nak saksi bahawa tak ada Tuhan melainkan Allah, aku nampak dengan mata hatiku bahawa memang tak ada Tuhan melainkan Allah. Macam mana mu nampak dengan mata hati? Sebab aku mata hatiku ada cahaya. Macam mana boleh ada cahaya? Sebab ada ilmu. Macam mana boleh ada ilmu? Sebab mengaji. Tu pentingnya mengaji. Tiba-tiba kita mengaku mengucap dua kalimah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi bila tanya kalau sungguh Allah tu ada, buktikan padaku. Senyap, tak boleh kata apa. Maknanya mu lafaz saja, tapi mu sendiri tidak yakin sebenar-benar bahawa Allah memang wujud. Kalau mu yakin, mu boleh buktikan pada siapa-siapa pun. Contohlah, saya bagi satu contoh. Bila orang tanya kalau betul Allah tu ada, mana? Allah ada, tetapi aku tidak nampak akan dia sebab terlampau hebat Allah ni. Bukti dia ada, adanya kamu, adanya alam ni semua. Adanya aku, adanya kamu, ada alam ni semua. Itu menunjukkan Allah ada. Kalau tak, macam mana kamu ada? Macam contoh,
adanya seorang budak, seorang baby, maknanya mesti ada maknya. Bila ada mak, mesti ada bapaknya. Nah, gitulah sebagai contoh. Kalau tak faham lagi, saya buat contoh lagi. Contohnya dia jalan-jalan dua orang, Abu dengan Ali. Jalan-jalan nampak ada tai unta. Nampak? Abu kata, ada tai unta lah. Ni mesti ada unta. Ali kata, dah. Unta tak ada. Yang ada tai je. Nah, yalah memanglah kita nampak tai. Tapi kalau ada tai, menjadi dalil bahawa mesti ada unta. Takkan tai itu ada sendiri? Tak. Tai itu ada sendiri kan? Kata Ali. Nah, Abu pun ambil tai tu tepek atas muka Ali. Ni ada sendirimu. Ini kita tolak golongan-golongan etis yang kata bahawa bumi ni terjadi dengan sendirinya. Mana boleh jadi sendiri? Bila sesuatu tu jadi, mesti ada yang menjadikan. Lepas tu kita sebut dalam bahasa Arab makhlukun, yang kena cipta. Bila disebut yang kena cipta, pasti ada yang mencipta. Nampak? Bila ada makhlukun, mesti ada khaliqun. Ada begitu. Ada. Telefon kita canggih. Siapa buat ni? Dah ada jadi sendiri. Mana boleh jadi sendiri? Mesti ada orang yang reka dia, engineer yang buat dia dan sebagainya. Gitulah. Kalau dalam bab telefon kita boleh faham, dan bab dunia takkan tak faham. Dia begitu. Jadi bila kita yakin gitu, barulah kita benar-benar yakin dalam ucapan kita dua kalimah syahadah. Jadi untuk memantapkan lagi, itulah kita mengaji namanya ilmu sifat 20. Yang kita akan kupas nanti dalam kitab Ilatus Sibyan ni. Sebab itulah awal-awal kitab ni, lepas dibicara bab-bab ni, dia akan masuk sifat 20. Kenapa masuk sifat 20? Kerana nak mengesahkan rukun Islam yang pertama, iaitu kamu mengucap dua kalimah syahadah, maknanya kamu saksi bahawa tak ada Tuhan melainkan Allah, dan Nabi Muhammad itu bersuruh Allah, dengan sebab kamu kenal satu-satu sifat Allah. Yang ni 20 sifat ni. Kemudian kamu kenal pula sifat-sifat Nabi. Maka mengesahkan akan keyakinan kamu kepada Nabimu. Maka sebab itulah kata ulama, sifat Allah 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang harus. Jumlahnya berapa? 20, 21. 41. Kata ulama, 41 tu termasuk di dalam kalimah La ilaha illallah. Kemudian 4 sifat yang wajib bagi Rasul, 4 yang mustahil bagi Rasul, dan 1 yang harus bagi Rasul. 4-4-1. Bukan formation MU. 4-4-1 maknanya jumlah berapa? 9. 9 tu termasuk dalam kalimah Muhammadur Rasulullah. Bila 41 campur 9, jumlahnya berapa? 50. Itu dipanggil khamsin. 50 aqaidul iman. Barulah sempurna kalimahnya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Barulah betul. Barulah sah apa yang kita ucap. Bukan hanya sah di bibir, malah sah di hati. Tapi yang jadi hari ni, bila orang tak datang mengaji, ustaz buat kuliah. Zaman dulu nak mengaji susah, kena pergi pondok, tok guru tak keluar, duduk di pondok. Kita kena pergi menadah kitab di pondok. Lani dah orang keluar dah, ustaz-ustaz keluar dah. Naik habis panjat bukit kamera ni, tak datang juga dia. Nampak? Untuk nak memahamkan soal agama, pejabat dia boleh pergi. Orang buat kuliah tak boleh pergi. Tapi yang pelik, bila ada makan dia sampai. Nampak? Seorang papan tarik papan, buah keranji dalam perahu. Suruh makan, dia datang makan. Suruh mengaji, dia tak mahu. Ni kata habis. Batu ngucap saja la ilaha illallah, tapi tak faham apa makna la ilaha illallah. Akhirnya dia lawan Allahnya sendiri, lawan hukum Allah, lawan undang-undang Allah, lawan perintah Nabi. Sebab apa? Sebab dia sendiri tak kenal Allah tu siapa dia, sifat macam mana, Nabi macam mana. Kata guru saya sikit kata guru saya, kita semayang, sehebat mana pun semayang kita, kalau tidak makrifah, tidak kenal Allah, nak bawa ke mana ibadat? Ibarat contoh, satu orang dia nak hadiahkan kepada kawan baik dia. Kawan baik dia punya birthday lah. Jadi dia pun beli telefon mahal. Harga kat 4,000 telefon. Telefon dia yang dia punya sendiri pun baru 400. Tapi sebab ni kawan baik, dia beli 4,000 punya. Canggihnya, buah kotak.
Patu pula sebab ni hadiah istimewa, takkan nak balut lekeh-lekeh, balut lawa-lawa. Bukan gambar bunga, bunga sungguh tu pun. Nak buh kat kotak tau. Patu buh bedak bagi wangi. Lilit pula dengan lampu raya, lilat-lilat. Oh, canggih lah. Buka tu ada lagu. Teng teng teng, teng 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 teng. Ada lagu raya. Kan? Kemahlah ni. Bawalah pergi pejabat pos. Sampai kat pejabat pos, pegawai pejabat pos tanya. Nama tempat nak hantar ni namanya siapa? Orang yang kamu nak hantar ni. Dia pun kata nama tak tahu lah. Kalau belah kami Perak tu, belah Gerib ni kata tak tahu deh. Dia kata tak tahu lah. Nah, tak apalah kata pegawai. Tak tahu nama tak apa, tapi bagi alamat. Nanti kami hantarlah sampai ke alamat ni. Kata alamat pun tak tahu. Pegawai tu tengok atas, tengok bawah. Tengok atas, tengok bawah. Dia kata ada terlepas Tanjung Rambutan ke dia? Nampak macam bengong gila. Aku nak hantar ke mana? Ngamuk dah pegawai tu. Nak nama hang tak boleh bagi, alamat tak boleh bagi. Walaupun hadiah tu cantik mana pun, aku nak hantar ke mana? Dia tanya. Gitulah guru kami buat contoh. Semayang hebat, khusyuk tak bergerak, sampai burung buat sarang atas kepala. Oh, hebat semayang. Nyamuk gigit, kerah. Oh, semayang. Takbir tu macam nak keluar roh. Oh, gegar-gegar tangan-tangan. Tengok dari segi semayang hebat. Nah, tapi bila tanya sifat Allah, kita tanya Tuhan nama apa? Allah. Dan Allah ni sifat ni macam mana? Mana aku tahu. Malaikat nak bawa ke mana amalan? Pahala yang sangat hebat ni, semayang yang sangat hebat ni, pahala dia menimbun lah. Hebat pahala dia. Tapi malaikat tak tahu nak bawa ke mana. Sebab dia pun tak kenal pada siapa dia sujud. Dia sujud. Ini yang kita takut tuan-tuan. Ibadat kita bukan jadi ibadat, tapi ibadat jadi adat. Orang semayang, kita pun semayang. Tapi kita sendiri tak faham apa benda kita semayang. Tu belum campur apa dia baca pun dia tak faham. Nampak? Berapa lama dah hidup? Kalau mu'alaf baru masuk Islam boleh tahan kira. Kita dah berapa lama jadi Islam, takkan tak erti lagi. Fatihah kita baca bismillah apa maknanya? Alhamdulillahirabbil alamin apa maknanya sampai waladdallin tu. Nak kurang-kurang Fatihah dulu pun tak apa. Dah surah-surah lazim kita tak tahu makna, tak apa lagi. Ini Fatihah. Kan? Patut bukan setakat faham makna, boleh tulis balik suratul Fatihah dengan tulisan tulisan Arab tu, jiat dengan titik dengan baris. Ni tak payah kata nak suruh tulis suratul Fatihah, tulis nama sendiri dalam Jawi tak boleh dah. Kan? Sebab apa? Sebab kita jauh dengan ilmu agama. Kembalilah tuan-tuan, balik kepada ilmu agama. Lama mana kita jauh tinggalkan. Sebab itulah bila orang kafir hina agama, kita tak rasa apa-apa. Sebab apa? Sebab kita jauh dengan agama. Macam satu orang yang tak kenal bapak kandung dia. Dia sangka orang yang jaga dia tu bapak kandung. Sedangkan tu bukan bapak dia, tu bapak angkat. Jadi bila ada orang hina bapak kandung dia, dia tak rasa apa-apa. Sebab dia tak tahu bahawa tu rupanya bapak kandung ni. Gitu kak. Bila orang hina Islam, kita tak rasa apa-apa. Sebab dia sendiri tak kenal Islam tu apa dia. Dia cuma mengaku Islam pada sudut IC dia saja. Fi akhiri zaman la yabqa minal Islam illa ismuh. Ni kata Nabi. Pada akhir zaman tidak ada yang tinggal daripada orang Islam, orang akhir zaman ini, melainkan Islamnya hanya tinggal pada namanya saja. Ditulis IC lah nama Islam, tapi dari segi perbuatan amalnya, isi dalamnya tidak ada tanda-tanda Islam pada dia. Allah na'udzubillah min zalik. Jadi kita baru dan pertama je. Dia kata, Allah ustaz sebaris baca. Nah, bila nak khatam? Kita bukan nak khatam, kita nak faham. Jadi biar faham betul-betul. Bila sebut mengucap kalimah syahadah, maknanya tak sempurna syahadah tu melainkan dengan menuntut ilmu, kenal Allah, kenal Rasulullah, barulah sempurna kita sebut aku naik saksi bahawa tak ada Tuhan melainkan Allah, dan aku naik saksi bahawa Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Muhammad mana? Muhammad bin Abdullah. Sebab Muhammad banyak Muhammad. Jadi nak kena belajar, nak kena kenal siapa dia. Kan? Ni sampai tak kenal, lalah kali kata nabi pelarian. Tu dah. Tu.
Jadi kita akan sambung kuliah subuh lah. Nak kuliah subuh keduanya pula. Nak keduanya pula mendiri akan semayang. Apa makna mendiri akan semayang tu? Jadi kita akan kupas dia insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu dulu pada malam ni yang dapat kita kongsikan. Moga-moga memberi kefahaman kepada kita bersama. Dengan kefahaman itulah bertambah keimanan kita kepada Allah dan juga Rasulnya. Nah, jadi macam biasalah, naik penat-penat naik atas ni bawa barang tu jadi tuan-tuan tolong membeli, niat sambil menderma insya-Allah untuk bantu perjuangan sekolah Ustaz Siddiq Nur, supaya insya-Allah kami dapat melahirkan pelapis-pelapis ulama pada masa-masa akan datang, khususnya di dalam negara kita Malaysia dan umumnya di seluruh dunia insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyyatana niyyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mautis syuhada wa dikhinal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.